Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Murid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Amma ba'd. Terima kasih mengurusi majlis kita pada malam ini Kekanda Ismail Omar, orang kampung saya. Hijrah tak jauh mana. Orang kuat dulu ni, orang kuat dulu-dulu lah, orang kuat lala. DJ kita tadi. Yang saya kasihi sahabat saya Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugor yang berbisa, sangat berbisa ucapan beliau di Parlimen sehingga diganggu berkali-kali oleh speaker. Dia ingat orang baru, tapi dengan ucapan yang disampaikan dalam perbahasan-perbahasan di Parlimen dapat menggegarkan Parlimen, dan satu tepukan untuk Datuk Wan Saiful Wan Jan. Terima kasih. Hormati Tuan Haji Ghafar Saad, Timbalan Bersatu Bahagian Jerai, Ustaz Nizam, Pengarah JPRD Gua Cepedak, bersama dengan JPRD Sungai Limau, JPRP, minta maaf, Ustaz Fikri Ishak yang pakai jubah. Dia sepatutnya penceramah utama malam ni, sebab dia pengarah. Tapi oleh kerana pada malam ini kita menggabungkan ketiga-tiga ahli ahli Parlimen yang dalam perjalanan bersama dengan penerangan bersatu, kita mulakan ceramah di Jerai ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, seluruh kepimpinan di semua peringkat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya tuan-tuan dan puan sekalian, pembubaran Parlimen berlaku serentak dengan pembubaran dun-dun di seluruh negara. Tetapi oleh kerana ada no DAP, no Anwar yang mengkhianati janji-janji dia, maka berlakulah seperti mana yang berlaku hari ini. Kita dibubarkan awal Parlimen sebelum tempohnya bersama dengan DUN, maka kita jadi dulu ni dalam kerajaan, sekarang dah jadi pembangkang. Kita kekal dengan sifat pembangkang berprinsip. Kita menolak semua kakitokrasi, istilah baru. Bersama kakitokrasi yang kita tak bersama dengan mereka. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Datuk Wan Saiful, walaupun dikenakan berbagai-bagai tekanan dengan berbagai-bagai tuduhan, beliau mampu bangkit untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan insya-Allah, tuan-tuan, saya yang tuan-tuan bagi mandat dalam Parlimen Jerai 33,000, majoriti yang tertinggi di Kedah. Bukan nak angkat ni, itu hakikat. Saya dah sebutkan dengan 33,000 majoriti di Kedah, di Jerai ni yang tertinggi di Kedah, menggambarkan bahawa kita boleh mengambil semua DUN yang dipertandingkan pada PRN di Parlimen Jerai kita, insya-Allah. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Sungai Limau kita lipat gandakan majoriti. Gua Cepedak, insya-Allah kita mampu tingkatkan, dan kita kejar sungguh-sungguh untuk gurun
dan kita dapat ketiga-tiga DUN, maka kita solidkan tekanan kita, suara rakyat kita, untuk kita tekan Perdana Menteri apa sekarang? PMX Madanon. Kena sebut Madanon lah. Sebab hari ini berita terbaru yang kita dapat, tuduhan terhadap pelupusan berbilion-bilion ringgit di Pelda, beliau telah disaman oleh Tan Sri Muhyiddin. Berita terbaru. Tuan-tuan, saya di Parlimen, banyak benda yang berlaku. Sebelum saya cerita di Parlimen, insya-Allah sebentar lagi YB Al-Ustaz, Saudara Afnan akan tiba. Dia akan menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana Kedah berduka, Kedah pilu sedih apabila Menteri Besar ditahan jam 3 pagi. Kita jaga-jaga waktu subuh, tengok dalam WhatsApp, tiba-tiba Menteri Besar kita telah ditahan jam 3 pagi. Dengan jaminan yang dikenakan kepada beliau hanya RM5,000 untuk satu kes. Sepatutnya jam 3 pagi itu, penjenayah ni memanglah teruk sangat nak kena cari dia ni. Penjenayah yang sangat-sangat dikehendaki. Dia pergi tangkap pukul 3 pagi ni. Tapi bila awak pergi ke mahkamah, kita tunggu apa yang nak dikenakan tuduhan terhadap beliau, Menteri Besar kita. Rupanya di bawah Akta Hasutan. Akta Hasutan ni tuan-tuan, 2009, Karpal Singh pun kena. Dan bila Karpal Singh kena tahun 2009, seluruh pembangkang ketika itu, termasuklah Perdana Menteri hari ini, cadangkan supaya Akta Hasutan ni dimalsukan kerana menganiaya orang politik. Tuh, masa tu Karpal Singh kena atas tuduhan yang sama. Akta di bawah Akta Hasutan. Tapi hari ini dah berkali. Sepatutnya Akta Hasutan yang mereka nak hapuskan tu, tiba-tiba hari ini mereka kekalkan. Dan mereka kenakan tuduhan. Dan tadi Menteri Besar jawab, bagaimana polis kata dah call banyak kali apa semua tu. Tuan-tuan dah boleh tengoklah dalam Facebook masing-masing, dalam WhatsApp masing-masing, apa kata Menteri Besar terhadap kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara terhadap beliau. Dengan keadaan ini tuan-tuan, saya yakinlah orang Melayu kita, seluruh rakyat kita, semua kaum kita, Allah tunjukkan bagaimana wajah sebenar Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini. Wajah sebenar. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, kita tak tahu. Bila jadi Perdana Menteri, baru kita nampak. Dan setiap kali di Parlimen, dia bercakap, kita sepatutnya keluar buat sidang akhbar. Banyak isu. Awal sekali dia bercakap, dia kata kita akan besarkan lapangan terbang Pulau Pinang dan kita akan pertimbangkan lapangan terbang ataupun KSP di Kulim, di bawah Menteri Besar kita yang nak usahakan. Awal-awal dah tunjuk dah sifat dendam, dan kes ini berlanjutan. Akhir sekali Menteri Besar kata ini semua adalah tujuan politik semata-mata. Sebab KSP Kedah Metropolis ini telah diusahakan sejak lama, sekian lama, dan nak diusahakan lagi, tiba-tiba dihentikan atas dasar politik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ada ramai penjawat-penjawat awam sekarang ni dalam perasaan ketakutan. Ketakutan. Yang kerja dengan kerajaan hari ini, apatah lagi kita boleh saksikan bagaimana menteri yang jaga pelancongan pi terjah di lapangan terbang dan tengok di immigration, tiba-tiba dia kata penjawat awam yang kerja di situ main rasuah dan sebagainya, ambil tempat hak KDN yang sepatutnya. Dan menteri bila dia bebaskan warga Cina yang masuk ke Malaysia ni, dan dia buat tuduhan pula
Akhir sekali kes ni nampak sunyi, senyap. Dan kita kena bangkitkan. Dan yang sonok sekali, kita dengar di parlimen menteri yang sama, kong kali kong ni, di parlimen, dia nak kekalkan makanan warisan, iaitulah bak kutih. Bak kutih ni apa dia, Ustaz Nizam? Bak kutih ni apa dia, tuan-tuan? Bak kutih ni sup khinzir. Semua pekat maklum dah. Saya ada dalam parlimen. Datuk Wan Saipul pun ada dalam parlimen. Hak awal tu, timbalan menteri dia jawab, tak sesuai bak kutih ni untuk dijadikan makanan warisan negara bersama dengan makanan-makanan yang lain yang telah diiktiraf. Duk seminggu lepas tu, Menteri Pelancongan, ketua dia kata, kita akan berusaha untuk menjadikan bak kutih ni makanan warisan. Mana sesuai, tuan-tuan. Dan dia buat hal lagi di immigration, di Piterjah, untuk melepaskan. Pasal apa dia ada di tempat tu? Kita pun heran. Di Piterjah immigration, dia kata pok ni makan rasuah dalam keadaan penjawat awam diletakkan dalam kandang yang bersalah. Tiba-tiba esoknya Perdana Menteri mai bukan nak backup kaki tangan tu, tapi tambah lagi duka lara. Pegawai-pegawai immigration dia tuduh mereka ni semua ada kelompongan yang perlu diperbaiki. Hak yang menteri yang terjah tadi ni senyap. Hak yang dia lepas tadi ni, dan laporan polis pun dah ada, kita tak tahulah pergi ke mana laporan tu. Pergi ke mana laporan tu. Inilah double standard yang berlaku. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila ramai penjawat awam ni rasa tertekan, buat kerja dalam guru ke, pejabat awam, dalam semua bidang, hari ini tertekan. Dan Fazlinah Siddiq, dia mengingatkan guru yang cuba bersuara di Facebook, bersuara di WhatsApp dan sebagainya, kalau dapat kesan, tindakan tertertib akan diambil. Kami ni, ahli parlimen pembangkang, diharam terus pijak masuk ke dalam kawasan sekolah. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam masa yang sama, PIBG, kawan-kawan, kita duduk dalam parlimen Jerai. Saya bekas guru, duduk di parlimen Jerai, kawan ramai. Telefon, saya habaq, Madanon tak bagi peruntukan kat kami. Tak bagi peruntukan kat kami nak buat apa? Menang 33,000 majoriti. Datuk Wan Saipul pun menang juga. Banyak di Tasik Gelugok, tak pernah menang. Tiba-tiba boleh menang. Satu keajaiban, gelombang yang Tuhan bagi kat kita. Tak bagi peruntukan. Bila tak bagi peruntukan, saya habaq kat kawan saya, dia minta sikit lah, kami nak buat ni, tak ada duit ni. Saya kata kami tak ada peruntukan. YB, tak boleh bagi banyak, RM10 kami terima. Kena bagi mai. Bukan RM10 ke lah kita bagi. Mana boleh bagi RM10 dunia lah ni. Kita bagi jugalah. Mai pula kawan-kawan hak di tempat-tempat lain tu, hak yang di kerajaan yang tak ada duit. Ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, hak di kampung. 3 dun saya pegang, Sungai Limau, Gua Cepedak, Gurun, nu sebelah Jeniang tu. Saya turun jugalah melawat bau-bau ni. Anak tu langsung tak boleh berkahwin sebab jaga ayah dah stroke, mak dia baru meninggal dunia, adik 4 orang. Belah kita tengok. Masa kita ada peruntukan, kita tak kisah sangat suasana-suasana macam ni. Tapi bila mai suasana-suasana kita tak ada peruntukan, turun tengok rakyat di bawah, saya turun sendiri tengok dengan kepala mata kita sendiri. Allahu Akbar. Tak ingat macam manalah tak boleh bagi peruntukan kat kita ni untuk kita santuni rakyat ni. Tu kita tengok 1 dun. Kalau kita tengok di taman-taman yang berselera sebelah gurun tu, banyak lagi kehidupan yang daif yang dilalui oleh rakyat pada saat ketika ni. Zaman Tan Sri Muhyiddin, bila dia menangani COVID, dia bagi peruntukan 300,000 masuk cash dalam pusat khidmat ahli parlimen. 300,000. Dia bukan bagi kat kita saja, tapi dia juga bagi kepada pembangkang. Masa tu lani pembangkang tu dah jadi kerajaan,
Mereka kena patut ingat. Masa COVID tu, dibantu tiba-tiba PMX sebut kepada Tan Sri Muhyiddin, bapa PKP. Tan Sri Muhyiddin menjawab, aku jadi bapa PKP lah. Hampa ni masih hidup lagi hari ni. Hampa masih lagi ada hari ni. Kalau tidak, kalau kita tak buat dengan apa yang kita buat hari itu ni, maka sudah tentulah jangkitan yang cukup hebat merebak ni, sampai kita kena semuka, tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. Kalau kita biar macam tu, tak boleh jadi bapa PKP. Tuan-tuan, ramai dah kita tengok, tak ada depan mata kita. Kita ucap terima kasih, bersyukur banyak-banyak pada Allah SWT kerana bagi pemimpin kepada kita kepada ketika itu menangani zaman-zaman COVID dengan adanya langkah-langkah PKP dan sebagainya pada ketika itu. 300,000 yang dia bagi kat kita itu ni, bukan kita bagi kat kerajaan saja. 300,000 tu juga dia bagi kepada pembangkang. Sama kata. Hak ni kerajaan hari ni kena patut ingat. Dalam keadaan rakyat sengsara, rakyat kehidupan dia cukup sulit, kerajaan hari ini jangan menzalimi rakyat. Kerana dia menafikan peruntukan-peruntukan yang tuan-tuan sendiri bayar cukai, tiba-tiba dia jadikan hak milik dia. Hak milik dia. Padahalnya dia kata, pasal apa tak bagi? Semua bakat tanya. Datuk Seri Syahidan Kasim bertanya. Tiba-tiba dia kata, mai rundin dengan kami. Nak rundin apa lagi duit rakyat? Bagi ya. Kita nak jalan. Sebab inilah, tuan-tuan sekarang berada dalam keadaan PMX telah menzalimi rakyat dia sendiri. Dan banyaklah saman-saman dia keluarkan. Dan dia mai ke Guat Cepedak baru ni, saya tak boleh ingat dia sebut perkataan yang dia kata macam-macam KMB kita, tiba-tiba mulut dia sendiri keluar perkataan cheese. Cheese! Betul-betul ingat tak? Dia kata kalimah tu mulut dia. Sepatutnya bila jadi Perdana Menteri ni, buatlah seperti mana Tan Sri Muhyiddin. Buatlah seperti mana sikap yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Buatlah seperti mana pemimpin-pemimpin yang jadi Perdana Menteri terdahulu. Dia nak bias pun bila dia bercakap, tak nampak. Tak nampak. Ini dia tuduh terang-terang dan dia buat saman terang-terang. Nampak sangat dia cuba nak balas dendam balik. Bila Datuk Seri Sanusi Makno angkat tangan macam tu, depa kata apa yang membezakan angkat tangan dengan tu dengan PM yang lah ni, dia angkat tangan dulu. Depa kata tuduhan berbeza. Tuduhan tak sama. Tuduhan Datuk Seri Sanusi tuduhan apa? Tuduhan berasaskan politik. Hak tu dah apa? Tuan-tuan jawab sendiri. Tuan jawab sendiri. Dan bila dia saman, Allah akan buka lagi benda-benda yang ada kat dia tadi ni. Dia saman Datuk Seri Sanusi. Datuk Seri Sanusi buka balik kes-kes lampau beliau sampai dia kena buat bantahan. Dia saman Datuk Awang, penang. Datuk Awang pun akan bongkar lagi benda-benda lama dia. Jadi ini semua menyebabkan, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kerajaan yang tak stabil ni, dia akan menstabilkan, maka berlakulah. Saya dulu, ni pengusi, tolong ni lah kalau masa terlebih. Saya dulu, pemilihan lepas, saya cuba nak menyelesaikan masalah penduduk yang tak ada rumah di dalam Parlimen Jerai. Akibat kepala ayam, Datuk Seri Menteri Besar turun di gurun. Bila turun di gurun, adalah penempatan-penempatan yang melibatkan tanah kerajaan. Dan bila bincang mai, mereka kata untuk selesaikan masalah ni kena sedia 10 relung. Bila nak sedia 10 relung, Menteri Besar kata bincang dengan pejabat daerah lah, tengok tang mana-mana tanah. Pejabat daerah Kuala Muda kata tak tahulah bila. Saya nampaklah keadaan tu. Maka saya didatangilah kontraktor-kontraktor yang berpengalaman, buat PPR, dah siap dah plan dan sebagainya.
Saya pun bawa lah kepada Datuk Seri Sanusi untuk dapatkan status tanah, dan beliau bagi dah dengan kertas kuning, cuma nak dapatkan tu melalui KPKT, Kementerian Perumahan dan Tempatan. Masa tu Zuraidah Kamarudin. Bila pergi kat menteri yang berkenaan, tak dapat sebab dia bawa ambil alih. Kemudian pergi pula menteri di bawah Barisan Nasional, Tasik Gelugok. Mereka kata, YB, kalau nak buat benda ni 100 juta ke atas, patah balik pi mengonot bawah UMNO bahagian. Saya kata, mana boleh macam tu. Saya pun terpaksa bawa balik. Saya rendam dulu. Lah, bila jatuh saja kerajaan tu, naik menteri KPKT yang baru daripada DAP dengan komen, dia isytiharkan PPR di Pulau Pinang 200 juta. PPR di Pulau Pinang 200 juta. Dia isytihar pula tempat Antoni Lok di Seremban 150 juta. Saya ikuti benda ni. Alah, kita berputih mata. Sebab apa? Apa yang kita usahakan boleh kepada orang lain. Dengan sebab itulah, kita dulu ni adalah menteri seorang. Menteri penuh. Pegang pula tempat tu, portfolio yang cukup banyak duit. Apa yang merisau, kita mengkelan ni, terkilan sangat-sangat ni tuan-tuan dan puan sekalian. Dia tak boleh bawa balik mai projek-projek skala besar dalam Parlimen Jerai, sedangkan dia jadi menteri penuh. Saya lah adalah orang cerita kat saya. Dia tak jadi menteri penuh, tapi dia berjaya bawa balik mai daripada PM yang sebelum-sebelum ni beratus-ratus ribu untuk selesaikan masalah rumah ibadat bukan Islam di sebelah gurun. Dia bukan pun jadi menteri, dia boleh bawa balik beratus-ratus ribu. Tapi ni dia jadi menteri penuh. Kita terpaksa menjadi nostalgia. Sebab tanyalah, saya dah jadi ahli parlimen, saya nampak dah siapa-siapa jadi menteri, dia akan bawa balik ke kawasan dia. Dia akan bawa balik ke kawasan dia untuk mencemerlangkan kawasan dia, untuk menjadi trademark dalam kawasan dia. Tapi sayangnya kita tak ada. Katalah tuan-tuan, kita buat angan-angan. Bila kita jadi menteri, portfolio agama pula, tak bolehkah kita buat satu plan, kita bina Mahat Tahfiz peringkat nasional ni di Kedah, di Parlimen Jerai? Boleh buat sangat-sangat. Buat kerja-kerja arah menteri nak macam ni, boleh buat. Tu dah lepas lah. Tapi saya nak membayangkan pada tuan-tuan betapa berkuasanya menteri pada ketika itu kalau nak bawa balik projek-projek berskala besar dalam parlimen kita. Saya bercakap macam ni sebab kita dah terlepas peluang, dan kita nak ambil peluang tu balik dengan kita nak kutip referendum rakyat dengan pilihan raya yang akan berlaku di 6 negeri ini. Dan kita dapat maklumat, kita boleh dapat di Kedah 36-0. Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah boleh. Dan kita jadikan dia sebagai realiti. Dalam keadaan menteri besar kita kenal sampai peringkat tu, ditahan jam 3 pagi dan dikenakan jaminan dia 5,000 satu kes, 2 kes jadi 10,000. Kita tak bolehlah nak campur hasil siasatan yang lain. Cuma kita nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari-hari berikutnya macam mana menteri besar sebut akan main macam-macam di Kedah ni untuk tunjuk kata kita ni buruk dan sebagainya. Dan berlaku dah beberapa lagi siri-siri tangkapan dan sebagainya di negeri Kedah kita ni untuk menakutkan rakyat, untuk menunjukkan bahawa kami ada kuasa, kami boleh buat apa saja. Macam mana Sani Hamzah kata dalam parlimen, kami boleh buat apa saja, kami jadi kerajaan. Jadi tuan-tuan boleh nilai. Dan kita dah lalui dah 22 bulan. 22 bulan kita dah lalui dah bagaimana PH memerintah. Dan sekarang ni 8 bulan pun kita rasa dah cukup-cukup perit dah. Tak ada apa benda yang dia buat untuk kita, melainkan dia janji-janji semua kosong saja. Kosong.
Apa yang dia kata nak bagi kita semua, janji-janji dia tu bohong. Tak boleh buat apa. Dan sekarang ni saya mintalah pada tuan-tuan dapat membezakan hak mana yang baik, hak mana yang buruk ni. Tuan-tuan sendiri dapat nilai. Orang yang hati dia ada kebenaran, hati dia tu ada kemanusiaan, naluri dia tu nak kebenaran. Tak kira lah dia duduk dalam UMNO kah, dia duduk dalam parti mana kah, dia akan mai kepada Perikatan Nasional. Dia akan mai. Papa Gomo, dia 3 hari ini, dia buat TikTok dia secara live, minta pandangan mai kat dia. Ada seorang daripada Selangor masuk dalam TikTok dia tu, dia sebut, saya ni UMNO lah, dia kata, daripada tok nenek saya lagi. Buatlah macam mana pun, saya tak akan keluar daripada UMNO. Tapi kerana Zaid Hamidi ni tipu kami. Dia kata no DAP, no Anwar. Yang tok saya dulu ni bawa saya, tak boleh kita buat kerjasama dengan parti DAP ni. Tiba-tiba dia kalih, dia tukar, dia pusing, habis semua. UMNO yang ada, yang tegar ni terpusing. Abang Mae kita, dia alhamdulillah pengurusi tadi ni, dia orang nak pusing dia pusing balik. Dan dia sekarang ni mai atas pentas kita, bersama-sama dengan kita untuk habang kat kita, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa kerajaan PHBN ni adalah korup. DAP pun yang bersama dengan mereka, Tony Poa kata UMNO Barisan Nasional ni korup. DAP dah berani kata korup. Dan sama-sama mereka pun dah berkelahi. Jadi oleh kerana ada tuduhan-tuduhan berkelahi sama-sama mereka, kita kata kita teruilah perjalanan kita sebagai ahli parti dalam Perikatan Nasional. Kita akan tengok ketajaman demi ketajaman yang ada dalam PHBN, akhirnya akan mereka roboh sama-sama mereka. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita tunggu insya-Allah. Mudah-mudahan PRN kita kali ini, Dun Sungai Limau, kita akan tambah majoriti kita. Dun Guang juga kita akan tingkatkan lagi dan kita bagi kemenangan. Dun Gurun sama juga, insya-Allah. Kita bawa tokoh-tokoh semua yang bertanding di ketiga-tiga dun kita ni, dan parlimen akan mantau keadaan. InsyaAllah kita akan sama-sama jadi kerajaan. Kedah jadi kerajaan, di peringkat parlimen pun jadi kerajaan. Takbir. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.